Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Fatih Alia binti Muhammad Nasir, nombor metrik 060010. Saya akan membahaskan surah Al-Baqarah ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina zalik. Faf'alu ma tu'marun. Sadaqallahul azim. Secara ringkasnya, syarat untuk mengungkapkan pembunuhan hanya dengan menyembelih seekor sapi. Akan tetapi, orang Yahudi justru mempersulitkan diri dengan mengajukan beragam pertanyaan. Hal ini diawali ketika mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu." Ungkapan ini mengisyaratkan pada Tuhan itu hanya Tuhan Musa, bukan Tuhan mereka. Untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Apakah sapi itu masih muda atau yang tua? Mendengar pertanyaan itu, dia Musa menjawab, Allah berfirman bahawa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Setelah penjelasan ini, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tetapi mereka masih tidak puas dan kemudian mengajukan pertanyaan lain. Berdasarkan hal ini, maka dapat kita fahami bahawa betapa banyak makna baik dijadikan lebih indah, menarik dan mempesona oleh tamsil. Kerana itulah, maka tamsil lebih dapat mendorong jiwa untuk menerima makna yang dimaksudkan dan membuat merasa puas dengannya. Dan tamsil adalah salah satu uslub Quran dalam mengungkapkan berbagai penjelasan dari segi kemujizatan. Amsalul bil Quran terbagi kepada 3, amsalul masrihah, amsalul kaminah, amsalul mursalah. Surah Al-Baqarah termasuk dalam amsalul kaminah. Amsalul kaminah perbahasan asas di mana perwakilan tidak dibenarkan, tetapi yang menunjukkan makna yang indah secara ringkas mempunyai kesan jika dihantar kepada apa yang kelihatan seperti itu, dan mereka mewakili jenis ini dengan contoh-contohnya. Amsal kaminah adalah amsal yang di dalamnya tidak disebut dengan lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan dengan makna yang indah, menarik dalam kepadatan maknanya dan mempunyai pengaruh tersendiri apabila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Untuk masalah ini, surah Al-Baqarah ayat 68 antara surah-surah yang dikategorikan dalam amsal kaminah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azalia binti B memegang nombor metrik 060280 akan menyambung pembentangan bagi kumpulan kami yang mana saya akan membentang secara ringkas berkenaan aqsam Quran. Ta'rif al-qasam. Aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang bererti al-hif, yakni sumpah, dan al-yamin, yakni tangan kanan. Sebab apa tangan kanan? Menurut al-qatam, kerana orang Arab kalau bersumpah selalu memegang tangan kanan sahabatnya. Wasighah al-qasam salasa. Dan unsur qasam ada 3. Yang pertama, al-fi'il alladhi ya'tadi bil ba, penggunaannya diringkas, dibuang fi'il qasam dan cukup dengan huruf ba sahaja. Kedua, al-maqsam bi, ialah lafaz yang terletak selepas ada qasam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah. Unsur yang ketiga ialah al-maqsam alai, disebut juga jawab qasam. Jawab qasam terkadang disebutkan dan ini yang umumnya terjadi, terkadang perlu dibuang. Seterusnya, anwa' al-qasam terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama zahir, yang mana sumpahnya adalah jelas, manakala yang kedua pula ialah mudmar, yakni sumpah yang tidak jelas. Kita lihat contoh aqsamul ayat pada surah Az-Zariyat ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Maksudnya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Al-Bahas ayat. Unsur sumpah dalam ayat ini ialah Allah bersumpah dengan dirinya yang telah menciptakan langit dan bumi, bahawa kiamat dan perhimpunan manusia di mahsyar itu benar-benar dan hak. Sebagaimana dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Allah bersumpah dengan menyebut zatnya sendiri yang maha mulia bahawa apa yang dijanjikan kepada mereka menyangkut perkara hari kiamat, hari berbangkit dan hari pembalasan pasti akan terjadi dan merupakan perkara yang hak yang tidak diragukan oleh kita lagi. Oleh itu, janganlah kalian ragu-ragu sebagaimana kamu tidak ragu bahawa manusia itu dapat berbicara. Kita lihat pada ayat mislun ma annakum tantiqun, yang bermaksud seperti perkataan yang kamu ucapkan. Dalam ayat ini kita dapat bahaskan bahawa sebagaimana mudahnya sahaja manusia ini bercakap-cakap sesama mereka, maka begitu jugalah mudahnya Allah menyampaikan wahyu kepada para malaikat untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini mereka sudah diberitahu tentang kiamat dan mahsyar itu, dan sebagaimana apa yang mereka katakan itu ia akan terjadi.
atau ia pasti akan terjadi. Sebagaimana pastinya mereka dalam percakapan mereka itu. Apabila kita bercakap, kita pasti kita sedang bercakap. Seperti saya yang sedang membentangkan, saya yakin yang saya sedang bercakap sekarang. Maka begitulah nyatanya nanti kejadian kiamat dan mahsyar itu benar-benar hak. Terusnya kita lihat pada ayat Fawarabbis samai wal ard. Perkataan wow di sini jelas menunjukkan bahawa ayat ini merupakan ayat sumpah jenis zahir. Yang mana dalam ayat ini fi'il qasamnya telah dihilangkan. Oleh sebab itulah ianya digantikan dengan huruf wow. Baiklah, seterusnya kita pergi pada aqsam ayat kedua, itu surah Ma'arij ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala aqsamu birabbil masyriqi wal maghrib inna laqadirun. Maksudnya, maka aku bersumpah dengan kebesaranku, Tuhan yang menguasai timur dan barat, sesungguhnya kami berkuasa. Jelas menunjukkan unsur sumpah dalam ayat ini merupakan al-maqsam bih, yakni Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, yang mana sifat Allah itu memiliki timur dan juga barat. Seperti yang kita tahu, Allah Maha Luas meliputi segala penjuru alam semesta, yakni kemana sahaja kita menghadap, di situlah Allah. Subhanallah, itulah kuasa Allah. Seterusnya kita lihat pada ayat inna laqadirun, sesungguhnya kami benar-benar maha berkuasa. Setelah Allah bersumpah atas dirinya sendiri sebagai Tuhan penguasa timur dan barat, Allah menjelaskan kami, yakni kerajaan Allah itu amat berkuasa. Allah sebagai Sang Maha Kuasa, dan pada malaikat Allah juga memberikan kemampuan luar biasa. Maka kerajaan Allah berisi kekuatan super power, yang tiada bandingnya, yang mana Allah pula sumber power yang utama dan juga pencipta power tersebut. Kata kami dalam ayat Al-Quran ini bukan bererti Allah berbilang, namun ianya menerangkan kerajaan Allah yang maha besar, di mana Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Seperti mana dalam kitab tafsir Jalalain menafsirkan, huruf la pada ayat fala adalah huruf zaidah, yakni aku bersumpah dengan nama Rabb yang memiliki arah timur dan arah barat, yang memiliki matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya. Kesimpulannya, aqsam Al-Quran mempunyai tujuan untuk memberikan penegasan atas suatu maklumat yang disampaikan dalam Al-Quran untuk memperkuat maklumat kepada orang lain. Sekian, itu sahaja pembentangan ringkas dari saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajiah binti Hairul Anwar, nombor matrik 059677. Tayyib, الآن أريد أن أتكلم في تحت الموضوع الجدل القرآن. أولا جدل القرآن، perdebatan dalam Al-Quran. وتنتج بها شواهد الكون ولا يحتاج إلى برهان على ثبوتها أو دليل على صحتها. Iaitu perkara yang telah dilafazkan oleh alam yang tidak memerlukan sebarang bukti atau bukti-bukti yang sahih. Yang kedua, ثانيا في مراءة العقل فهي في حاجة إلى مقارعتها بالحجة. Di dalam cerminan akal, iaitu sesuatu yang memerlukan hujah. ثالثا ومجادلة أصوله فالجام خصومة بالحس والعيان وعارض في أسلوب مقنع والاستدلال ملزم وجدل محكم. Iaitu hujah yang datangnya daripada asal usul, dan dia mengekang pihak lawan mereka dengan pemikiran dan pelihatan, dan menentang mereka dengan gaya yang yakin, kesimpulan yang sangat berterusan dan sangat ketat. ثانيا تعريف الجدل. definisi jadal. الجدل والجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم. أصله جدلت الحبل أي أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد آخر عن رأيه. Iaitu berdebat atau bertukar fikiran dengan cara berlumba untuk mengalahkan pihak lawan. Berasal daripada perkataan jadalat al-habla, iaitu ahkamat fatlahu, aku menguatkan ikatan tali itu. Kerana kedua-dua pihak yang berdebat ini akan mengukuhkan pendapat masing-masing. Salisan, tariqatu al-Quranu fil munazarah, iaitu metod atau kaedah debat Al-Quran. Awalan, Al-Quranul Karim tanawala katsiran min al-adillah wal barahin allati hajan biha usumu fi suratin wadihatin jaliyatin yafhamuha al-ammah wal qassah. Al-Quran dalam berdebat dengan penentangannya banyak mengemukakan pelbagai dalil bukti yang kuat yang dapat difahami oleh semua golongan, sama ada awam ataupun yang khusus, iaitu pakar. ثانيا وأبتلوا كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة والمنع في أسلوب واد النتائج سليم التركيب, iaitu ia mematahkan hujah dengan bahasa yang sangat jelas, pasti dan elok sehingga dapat difahami oleh akal yang mudah. ثالثا ولم يسلك القرآن في الجدل طريقة المتكلمين, iaitu Al-Quran ini tidak menggunakan cara ahli kalam, iaitu dari golongan al-mutakallimina.
رابعا طريقة المتكلمين الاصطلاحية في المقدمات والنتائج التي يعتمدها عليها من الاستدلال بالكل على الجزء في قياس شمول أو استدلال بأحد الجزئي على آخر في قياس التمثيل أو استدلال بالجزء على كل في قياس الاستقرار iaitu ahli kalam membuat mukadimah dan natijah iaitu kesimpulan berdalil dengan sesuatu yang bersifat kuli terhadap sesuatu yang bersifat juz'i iaitu sebahagian dalam perbandingan menyeluruh berdalil dengan salah satu dari dua bahagian atas yang lain dalam kias tamsil atau berhujah dengan analogi induktif. Rabi'an anwa'u min munazarat al-Quran wa adillatuhu. Jenis daripada penentangan Al-Quran dan buktinya. Al-istidlalu bihayati al-ardu ba'da mautiha bil-imbatu ala hayati ba'dal maut lil hisab. Iaitu termasuklah menggunakan dalil yang berhubung kait dengan kehidupan bumi yang tandus dan kering untuk menetapkan kehidupan sesudah mati untuk dihisab. Seperti mana surah Al-Fusilat ayat 39. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Hamzah, nombor matrik 060340. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Pertama, makna Al-Qasas. Al-Qas ialah kisah dalam bahasa Arab berasal daripada kata Al-Qas. Al-Qas ni maksudnya mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan qasas tu athruhu, artinya saya mengikuti atau mencari jejak. Kata-kata al-qasas adalah berbentuk masdar. Al-qasas pula bererti berita yang beruntun-runtun. Maksudnya berita yang banyak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Fama min ilahin illallah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar dan tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah jugalah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tadi Al-Qas, sekarang Al-Kisah. Al-Kisah pula maksudnya urusan, khabar, berita dan keadaan. Okey, kisah-kisah dalam Al-Qasas Al-Quran adalah berita daripada Al-Quran mengenai hal ehwal umat masa dahulu dan kisah para nabi yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Al-Quran juga banyak mengandungi keterangan tentang peristiwa masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak setiap umat. Okay. Al-Quran menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan indah. Seterusnya, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah yang hak dan bukannya khayalan. Seorang Muslim yang benar adalah yang mengimani bahawa Al-Quran itu ialah kalam Allah, suci daripada segala pengungkapan kisah fantasi yang tidak mengambil berat tentang realiti sejarah. Kisah-kisah Al-Quran itu semuanya mengandungi realiti sejarah yang dilukiskan dengan indah dan menarik. Al-Quran ni tidaklah seperti yang kita sangkakan kerana ia diturunkan daripada sisi Allah yang maha tahu dan maha bijaksana tentang segala berita-berita yang terdapat di dalamnya sesuai dengan realiti. Jika orang-orang mulia di kalangan masyarakat tidak suka berkata dusta dan menganggapnya sebagai perbuatan buruk yang dapat merendahkan maruah manusia, maka bagaimana lagi seseorang yang berakal akan mengatakan bahawa kalam Allah itu ialah kalam yang mulia dan maha agung itu semuanya dusta. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maksudnya, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad
perihal mereka dengan benar. Al-Kahfi ni cerita tentang Ashabul Kahfi. Maksudnya dalam Al-Quran tu tak ada benda yang tipu. Semuanya Allah ceritakan kisah-kisah yang benar. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.